Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin bin Muhammad Yasin, nombor bateri 289327, membentangkan mengenai teori komunikasi. Pengenalan. Komunikasi adalah intipati kehidupan. Ia adalah satu keperluan komunikasi juga cara untuk menyatakan diri. Komunikasi memerlukan satu atau lebih untuk berinteraksi, terutamanya dalam menyampaikan maklumat atau mesej. Seseorang individu perlu berkomunikasi untuk meluahkan perasaannya, menyampaikan maklumat kepada manusia lain dan berkongsi fikiran dan perasaannya. Tambahan pula, walaupun komunikasi ada di mana-mana, ia nampaknya sukar untuk ditakrifkan. Kami melihat bahawa individu yang berbeza mengtakrifkan komunikasi dengan cara yang berbeza bergantung pada niat mereka. Ruben 1984 mengatakan bahawa komunikasi adalah sebarang tingkah laku berkaitan maklumat. Dale 1969 menyatakan ia adalah perkongsian idea dan perasaan dalam suasana kebersamaan. Takrifan lain menekankan kepentingan simbol seperti dalam Berelson dan Steiner 1964. Penghantaran maklumat, idea, emosi dan kemahiran dengan menggunakan simbol dan Theodorson 1969. Pengiriman maklumat, idea, sikap atau emosi daripada seseorang atau kumpulan kepada yang lain, terutamanya melalui simbol. Richard S. Croft 2004. Dalam komunikasi lapangan, teori juga penting untuk difahami kerana ia memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian kita. Teori komunikasi telah dicadangkan pada tahun 1980 oleh S. F. Scudder. Ia menyatakan bahawa semua makhluk hidup yang ada di planet ini berkomunikasi walaupun cara komunikasi adalah berbeza. Teori komunikasi boleh membawa makna kepada disiplin yang mengkaji prinsip pengantaran maklumat dan kaedah pencapaian maklumat. Teori komunikasi adalah percubaan untuk menerangkan bagaimana dan mengapa manusia berkomunikasi secara bermakna antara satu sama lain. Teori-teori tersebut boleh berasal dari pelbagai bidang yang berbeza, termasuk psikologi, biologi dan falsafah, walaupun kajian sebenar sifat komunikasi adalah satu bidang itu sendiri. Selain itu, pada terasnya, teori komunikasi secara amnya ditunjukkan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana tepatnya seseorang individu dapat menyampaikan maklumat kepada yang lain dan sejauh mana penutur dan pendengar dapat memahami antara satu sama lain. Teori-teori lain lebih tertumpu kepada sejarah dan kepentingan ritual komunikasi sebagai elemen penting budaya. Dengan itu, teori-teori sebegini mungkin tertumpu kepada kesan budaya komunikasi yang luas dan bukannya proses khusus penghantaran makna. Teori komunikasi adalah penting kerana ia memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika berinteraksi dengan orang lain. Terdapat beberapa komunikasi fungsi, iaitu teori komunikasi. Fungsi pertama yang membantu kita mengatur dan memahami pengalaman komunikasi kita. Fungsi kedua ialah membantu kita memilih tingkah laku komunikatif yang hendak dikaji. Fungsi ketiga ialah membantu kita meluaskan pemahaman kita tentang komunikasi manusia. Fungsi keempat ialah membantu kita meramal dan mengawal komunikasi kita. Fungsi kelima teori ialah sebagai ejen perubahan tingkah laku, perspeksi dan sikap seseorang, walaupun teori mempunyai banyak fungsi yang berguna. Fungsi ini tidak begitu penting jika kita tidak mempunyai teori yang dibangunkan dengan baik yang memberikan gambaran yang baik tentang cara dunia kita berfungsi. Little John menganggap teori komunikasi sebagai sebarang perwakilan konseptual atau penjelasan proses komunikasi.
Dalam teori komunikasi, terdapat banyak jenis teori. Contohnya ialah teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi kumpulan, teori komunikasi organisasi, teori komunikasi untuk perubahan sosial, teori komunikasi, dan yang paling asas dalam komunikasi teori ialah teori asas dalam komunikasi yang merangkumi. Teori paling asas ialah pengusaha makna yang diselaraskan, disonansi kognitif, teori semantik klasik, dan interaksi simbolik. Gambaran keseluruhan latar belakang sejarah komunikasi. Sejarah teori komunikasi. Teori komunikasi telah dicadangkan oleh S.F. Scudder pada tahun 1980. Ia menyatakan bahawa semua makhluk hidup yang wujud di planet ini berkomunikasi walaupun cara komunikasi adalah berbeza. Sebagai contoh, tumbuhan menyampaikan keperluan mereka untuk dijaga dan disiram dengan segera melalui perubahan ketara dalam warna daun dan kejatuhan daun dan bunga. Kemudian, haiwan berkomunikasi melalui bunyi. Beberapa pergerakan untuk menunjukkan bahawa mereka lapar atau tidak sihat atau memerlukan rawatan perubatan. Seorang ibu tidak akan faham bahawa anaknya lapar, melainkan anak itu menangis. Menangis sekali lagi adalah satu bentuk di mana kanak-kanak itu berkomunikasi bahawa dia lapar dan memerlukan makanan. Perkara yang sama berlaku apabila dia cedera, di mana dia menggunakan tangisan sekali lagi sebagai alat untuk menyampaikan kesakitannya dan memerlukan rawatan perubatan segera. Oleh itu, teori komunikasi universal mengatakan bahawa semua makhluk hidup, sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia berkomunikasi melalui bunyi, pertuturan, perubahan yang dapat dilihat, pergerakan badan, isyarat atau dengan cara terbaik untuk menyedarkan orang lain tentang fikiran perasaan mereka. Masalah kebahagiaan atau sebarang maklumat lain. Satu lagi, model komunikasi mengatakan bahawa komunikasi hanyalah proses pemindahan maklumat daripada pengirim kepada penerima di mana penerima menyahkut maklumat dan bertindak sewajarnya. Sebilangan besar orang juga menyokong model komunikasi ini. Dalam gambaran keseluruhan konsep ini boleh lebih jelas dengan penjelasan kerangka teori komunikasi. Untuk rangka kerja ini boleh ditentukan oleh sudut pandangan komunikasi seperti mekanistik, psikologi, sosial, sistematik, dan kritikal. Bagi mekanistik, ia mengatakan bahawa komunikasi hanyalah pengantaran maklumat daripada pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama sebagai pengirim dan pihak kedua sebagai penerima. Kemudian, sudut pandangan psikologi mengatakan bahawa komunikasi bukanlah aliran maklumat daripada pengirim kepada penerima tetapi sebenarnya pemikiran, perasaan pengirim yang cuba dikongsikan dengan penerima. Ia juga termasuk reaksi perasaan penerima selepas dia menyahkut maklumat. Sudut pandangan sosial menganggap komunikasi sebagai hasil interaksi antara pengirim dan penerima. Ia hanya mengatakan bahawa komunikasi secara langsung bergantung kepada kandungan ucapan. Bagaimana seorang berkomunikasi adalah asas sudut pandangan sosial. Seterusnya, bagi sistematik mengatakan bahawa komunikasi sebenarnya adalah mesej baru dan berbeza yang dicipta apabila pelbagai individu mentafsirkan dengan cara mereka sendiri dan kemudian mentafsirkan semula dan membuat kesimpulan mereka sendiri. Dan sudut pandangan kritikal menyatakan bahawa komunikasi hanyalah satu cara dengan bantuan yang mana seseorang individu menyatakan kuasa dan kewibawaannya di kalangan individu lain. Untuk meringkaskan, teori komunikasi mencadangkan bahawa untuk terus hidup, setiap makhluk hidup perlu berkomunikasi dengan orang lain dan juga sesama mereka. Komunikasi adalah keperluan kelangsungan hidup untuk semua yang hidup. Realiti ialah setiap individu telah mempraktikkan teori komunikasi sepanjang hidup, walaupun mereka tidak dilabelkan sedemikian. Teori hanya memberikan pemahaman abstrak tentang proses komunikasi.
Teori beroperasi dengan cara yang sama. Teori boleh menerangi aspek komunikasi supaya memahami proses dengan lebih jelas, dan teori juga boleh menyembunyikan sesuatu daripada memahami atau memesongkan kepentingan relatif suatu perkara. Pertimbangkan teori komunikasi sebagai sebarang ringkasan sistematik tentang sifat proses komunikasi. Sudah tentu, teori boleh melakukan lebih daripada meringkaskan. Fungsi lain teori adalah untuk menumpukan perhatian dan konsep tertentu, menjelaskan pemerhatian, meramal tingkah laku komunikasi dan menjana perubahan peribadi dan sosial. Walau bagaimanapun, bahawa semua fungsi ini adalah perlu untuk ringkasan sistematik proses komunikasi untuk dianggap sebagai teori. Strategi komunikasi biasanya berfungsi dengan cara ini di tempat kerja, atau pendekatan khusus atau jenis komunikasi tertentu adalah tipikal untuk organisasi media tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Faizal bin Abdullah, bernama Metrik 289132. Baik, di sini saya akan sambung semula pembentangan mengenai konsep, komponen dan pemboleh ubah teori. Salah satu teori komunikasi adalah teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah salah satu daripada beberapa teori dalam sains sosial. Berdasarkan teori ini, manusia hidup dalam persekitaran semula jadi dan simbolik. Interaksi simbolik ialah perspektif teori peringkat mikro dan sosiologi yang menangani cara individu mencipta mengekalkan masyarakat melalui interaksi bersemuka, berulang, bermakna. Interaksi simbolik adalah komunikasi yang boleh bertukar-tukar makna melalui bahasa dan simbol, dan interaksi ini dipercayai sebagai cara orang memahami dunia sosial mereka. Interaksi simbolik juga bermakna adalah proses yang menghidupkan makna dan nilai timbal balik dengan bantuan simbol oleh minda. Selain itu, interaksi simbolik juga dikenali sebagai proses tafsiran tindakan. Hal ini demikian kerana makna merupakan interaksi timbal balik antara orang. Objek tidak mempunyai makna sendiri, tetapi objek mendapat makna daripada aktor sosial. Pada akhir abad yang ke-19, interaksionisme simbolik berkembang daripada tradisi falsafah pragmatisme Amerika, terutama seperti yang dihuraikan oleh William James, John Dewey dan Charles S. Peirce. George Herbert Mead adalah jambatan terpenting antara tradisi pragmatik dan sosiologi. Salah satu buku yang paling terkenal, Minda Diri dan Masyarakat, bersama Mead, dua ahli sosiologi awal penting yang membentuk tradisi interaksionis ialah Charles Horton Cooley dan William Isaac Thomas. Pada tahun 1937, Herbert Blumer adalah penyumbang paling berpengaruh tradisi interaksionis simbolik. Sosiologi arus perdana telah menerima sebahagian besar teras pendekatan interaksionis simbolik dengan penekanan pada makna agensi dan analisis tafsiran proses interaksional sebagai bahagian yang sah dan tengah dalam disiplin menjelang 1980. Oleh itu, dalam beberapa dekad kebelakangan ini telah berkembang dalam beberapa arah baru. Berkenaan dengan metodologi, pendekatan telah diperluaskan untuk merangkumi analisis wacana kontekstual, pemerhatian etnografi, analisis kandungan, analisis teks, kajian prestasi dan autoetnografi,
interaksionisme juga telah menjadi perspektif yang lebih menonjol dalam pelbagai disiplin. Sebagai contoh, pada tahun penghujung 1970-an, McPhail dan Rexroth mencipta penilaian yang berpengaruh dan kontroversi terhadap peranan Herbert Blumer dalam menterjemah George Herbert Mead ke dalam sosiologi. Dalam nada yang berkaitan, Lewis dan Smith 1981 mencadangkan bahawa hubungan antara falsafah pragmatis, tingkah laku sosial dan perspektif interaksionis simbolik adalah kurang langsung daripada didakwa Blumer. Schelling 1986 menawarkan analisis terperinci tentang hubungan antara pragmatis Mead dan teori interaksionis, menyimpul bahawa mereka terikat rapat. Pada tahun 1993, mengkaji anjakan yang berlaku dalam interaksionisme simbolik dari 1970-an hingga 1990-an menonjol proses yang membawa kepada perubahan. Sandstrom 2001 dibina berdasarkan pemerhatian awal Fine sambil mengambil kira tempat interaksionisme simbolik dalam teori sosial pada akhir abad ke-20. Akhir sekali, Manus 2001 ialah analisis kritikal tentang hubungan antara interaksi dan sosiologi arus perdana, menunjukkan bagaimana ahli sosiologi sering tidak menyedari sumbangan interaksionisme terhadap sosial. George Herbert Mead adalah ahli teori terpenting dalam simbolik. George Herbert Mead adalah seorang ahli falsafah, pragmatis dan anti-dualis. Beliau percaya bahawa minda dan ego adalah satu produk masyarakat dan juga menganggap bahawa simbol yang membangunkan minda dan ia juga sebagai alat untuk berfikir dan berkomunikasi. Tambahan, George Herbert Mead memberi tumpuan kepada cara orang berinteraksi dalam kehidupan seharian mereka melalui interaksi simbolik dan cara mereka mencipta susunan dan makna. Beliau menggunakan istilah interaksi simbolik atas sebab beliau juga dinamakan sebagai pengasas interaksi simbolik. Menurut Blumer 1969, manusia membentuk makna dalam dua cara. Yang pertama adalah cara yang dikaitkan dengan objek, kejadian, fenomena, dan makna kedua ialah kelekatan fizikal yang dikenakan ke atas kejadian dan objek manusia. Blumer percaya bahawa makna adalah keadaan yang muncul akibat interaksi ahli kumpulan dan bukan ciri intrinsik objek. Akibatnya, makna dicipta sebagai hasil daripada interaksi antara orang, dan makna membolehkan orang menghasilkan beberapa fakta yang membentuk sensory world sense. Selain itu, terdapat tiga prinsip teras dalam perspektif interaksi simbol, iaitu Blumer, makna bahasa yang menyediakan cara simbol untuk membahas makna, dan prinsip berfikir. Teori interaksi simbolik mengambil prinsip makna adalah pusat tingkah laku manusia, manakala bahasa memberi makna kepada manusia melalui lambang. Ia adalah simbol yang membezakan hubungan sosial manusia daripada tahap komunikasi haiwan. Manusia memberi makna kepada simbol dan mereka menyatakan perkara ini melalui bahasa. Akibat simbol menjadi asas komunikasi, dalam erti kata lain, simbol adalah elemen yang sangat diperlukan untuk pembentukan apa-apa jenis tindakan komunikasi. Sebagai prinsip terakhir, dalam pemikiran perspektif, interaksi simbolik mengubah tafsiran individu yang berkaitan dengan simbol. Interaksi simbolik adalah berdasarkan tiga dalil asas menurut Blumer. Manusia mengembangkan sikap mereka terhadap satu mengikut makna yang dicadangkan oleh suatu kepada mereka. Dan juga makna ini disimpulkan daripada interaksi salah seorang daripada mereka daripada penerima. Makna ini berubah dalam proses bentuk tafsiran. Secara ringkasnya, interaksi simbolik adalah perspektif dengan kepentingan sejarah dan juga kontemporari untuk bidang sosiologi.
daripada menunjukkan kepada pelbagai teori dan metodologi yang telah muncul sejak kerja MAD sebagai bukti kehancuran interaksionisme simbolik. Kami berpendapat bahawa kepelbagaian kerja sosiologi dalam tradisi interaksionis simbolik adalah satu bukti kegunaan dan ketahanan yang wajar dan disiplin. Tambahan pula, hala tuju masa depan untuk teori interaksionis simbolik dan penyelidikan sentiasa muncul. Oleh itu, jelas bahawa teori interaksi simbolik merupakan komunikasi yang penting, terutama pada masa kini kerana manusia hidup dalam persekitaran semula jadi dan simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah Mak Arsyad, nombor matrik 289218. Saya akan menerangkan tajuk saya iaitu andaian teori. Dalam teori ini, terdapat andaian yang boleh dikenal pasti. Pengenalan adalah berdasarkan seorang sarjana iaitu Herbert Blumer. Dia adalah salah seorang pelajar MIT atau lebih dikenali sebagai George Herbert Mead dan meringkaskan andaian asas interaksi simbolik daripada kerja Mead yang terdahulu. Bagi andaian beliau, terdapat 7 perkara utama, iaitu yang pertama, manusia adalah makhluk unik kerana kebolehan mereka menggunakan simbol. Kedua, manusia menjadi manusia yang tersendiri melalui interaksi dengan orang lain. Ketiga, manusia adalah makhluk yang sedar dan bermuhasabah diri yang aktif membentuk tingkah laku mereka sendiri. Keempat, manusia adalah makhluk bermatlamat yang bertindak dalam dan ke arah situasi. Kelima, masyarakat manusia terdiri daripada orang yang terlibat dalam interaksi simbolik. Yang keenam, tindakan sosial harus menjadi unit asas analisis psikologi sosial. Dan yang terakhir, ketujuh, memahami kaedah tindakan sosial manusia diperlukan yang membolehkan seseorang untuk membezakan makna. Tingkah laku manusia mesti difahami dengan maksud aktor. Sebagai andaian yang paling asas, ini bermakna memahami tindakan individu adalah mustahil tanpa terlebih dahulu memahami maksud tindakan itu kepada individu tersebut. Selain itu, aktor mentarifkan maksud konteks dan situasi. Andaian ini dilihat sebagai lanjutan daripada andaian pertama. Cara seseorang individu mentarifkan situasi memberi kesan kepada cara dia akan bertindak balas, melalui menarifkan masalah dan mencipta penyelesaian. Individu mempunyai anggapan minda tertumpu pada fakta bahawa sepanjang hayat minda boleh berubah. Hasil daripada pengalaman, minda memperoleh, menginterogasikan dan memproses maklumat. Fikiran juga boleh menilai situasi dahulu dan mengembangkan rasa diri sebagai pelakon dan objek. Masyarakat mendahului individu. Mead menyimpulkan bahawa minda adalah ciptaan masyarakat yang memberi penekanan kepada proses sosialisasi. Seterusnya, berkaitan teori dan realitinya terhadap situasi komunikasi. Interaksi simbolik adalah komunikasi yang berpandukan simbol untuk mewujudkan satu bentuk komunikasi yang berkesan. Tanpa sedar, setiap individu pasti akan berkomunikasi dalam kehidupan seharian untuk berkongsi maklumat dan pandangan. Oleh itu, interaksi simbolik ini mempunyai pelbagai bentuk komunikasi yang boleh dipetik dalam realiti kehidupan kita. Melalui teori interaksi simbolik ini boleh dikaitkan dengan realiti kehidupan kita. Interaksi simbolik teori ini masih relevan kerana teori tersebut masih digunakan sehingga kini. Setiap orang boleh berinteraksi dengan simbol, tetapi pada masa lalu, simbol juga mempunyai alat untuk berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat. Penggunaan simbol ini juga mampu membezakan manusia dengan haiwan. Ini kerana manusia mempunyai akal fikiran dalam melakukan sesuatu. Manusia mampu berinteraksi dengan memahami simbol dan makna yang menjadikan mereka menggunakan keupayaan intelek untuk berfikir. Melalui makna dan simbol itu juga menjadikan manusia bertindak dan berinteraksi. Contohnya pada zaman dahulu, manusia menggunakan simbol untuk berinteraksi dan melalui simbol ini mereka menggunakan akal fikiran untuk berfikir dan kemudian bertindak. Itu juga dengan masyarakat. Mereka menggunakan simbol-simbol seperti simbol tandas dan memahami maksud dengan akal dan terus melakukan tindakan.
Selain itu, teori simbolik interaksi juga masih relevan pada masa kini agar dapat digunakan untuk generasi akan datang. Interaksi simbolik juga berlaku melalui pembunuhan beramai-ramai masyarakat. Antara simbol yang dapat digunakan untuk berinteraksi adalah seperti isyarat bahasa, badan dan suara. Seseorang individu dapat memahami maksud sesuatu simbol daripada interaksinya dengan orang lain yang kemudiannya boleh mengamalkan simbol tersebut dalam interaksinya. Sebagai contoh, menurut Laxmi 2017, penggunaan simbol boleh diberi makna melalui aplikasi tindakan kita di dalam pusat sumber. Ini kerana tindakan kita secara tidak langsung akan semua masyarakat faham bahawa di kawasan itu tidak boleh ada bunyi bising. Ia juga merupakan simbol interaksi yang digunakan selama ini dan harus dikekalkan agar generasi akan datang dapat memahami simbol tersebut pada masa hadapan. Tambahan pula, interaksi simbolik teori ini masih relevan hari ini kerana ia digunakan untuk komunikasi. Penggunaan simbol juga mewujudkan komunikasi yang berkesan. Contohnya, orang kurang upaya menggunakan simbol untuk memahami maksud dan mesej. Ini kerana mereka yang kurang upaya seperti bisu dan pekak menggunakan simbol untuk berinteraksi antara satu sama lain. Hanya melalui simbol mereka dapat menyampaikan mesej dan memahami mesej. Oleh itu, penggunaan simbol untuk komunikasi untuk orang kurang upaya adalah penting untuk berkomunikasi dan memahami mesej. Kesimpulannya, interaksi simbolik teori ini masih relevan dan digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Melalui simbol, kita dapat memahami maksud yang ingin kita sampaikan. Oleh itu, penggunaan simbol-simbol ini juga penting yang mesti dikekalkan agar dapat digunakan untuk generasi akan datang. Analisis dan kritikan dalam teori interaksi simbolik terdapat pelbagai kelebihan yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian. Tetapi, teori ini masih relevan dan digunakan sejak zaman dahulu sehingga kini. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kritikan mengenai teori simbolik interaksi ini. Antara kritikan yang terdapat dalam interaksi simbolik teori ini ialah teori ini mempunyai banyak implikasi sehingga teori ini sukar untuk disimpulkan. Menurut Nina Siti Salmiah Siregar pada 2011, teori ini banyak mempunyai implikasi sehingga teori tersebut sukar untuk disimpulkan kerana teori tersebut datang dari pelbagai sumber seperti teori, metodologi dan sebagainya, sehingga tidak ada satu teori pun yang dapat memberikan satu teori. Inspirasi interaksi simbolik teori ini kecuali teori yang menentang behavioralism radikal yang dipelopori oleh J.B. Watson. Dalam teori tersebut menyatakan bahawa semua behavioralism bagi setiap manusia mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Selain itu, kritikan yang terdapat dalam interaksi simbolik teori ini ialah interaksi simbolik teori ini dianggap tidak cukup heuristik, iaitu berlaku melalui proses inquiry dalam menyelesaikan dalam suatu masalah yang sistematik. Interaksi simbolik teori ini tidak dianggap agak heuristik kerana ia membawa kepada beberapa hipotesis yang tidak dapat dijelaskan dan mempunyai pemahaman yang minimum. Seterusnya, kritikan yang terdapat dalam interaksi simbolik teori ini ialah interaksi simbolik dengan organisasi sosial. Struktur sosial secara umumnya berkaitan dengan isu kuasa di mana sesetengah kumpulan mempunyai pengaruh yang besar jika dibandingkan dengan kumpulan lain dalam menjelaskan sesuatu situasi yang sedia ada, tetapi terdapat sesetengah pihak yang tidak mahu mengiktiraf ketidaksamaan kuasa tersebut. Kritikan yang lain terdapat dalam interaksi simbolik teori ini ialah interaksi simbolik teori ini bukanlah teori yang utuh. Ini kerana terdapat berbagai versi ini dan maksudnya serta konsepnya juga tidak diterangkan secara konsisten. Akhir sekali, konsep yang diterangkan sebagai I, me, myself sebagainya adalah dianggap berat sebelah dan tidak jelas. Kesimpulannya, interaksi simbolik teori ini adalah komunikasi menggunakan simbol dan melalui simbol, mampu memberi makna dan mesej kepada seseorang. Walaupun teori ini interaksi simbolik dikritik, ia masih digunakan hari ini. Interaksi simbolik teori ini juga harus dikekalkan agar generasi akan datang masih boleh menggunakan simbol tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain.